Apa cerita? Nak buat apa? Buat rekaman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan ibu sekalian, kita syukur Allah Taala masih beri kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Dan sementara umur kita berakhir, buatlah yang terbaik. Buat yang terbaik. Saya sebut selalu tuan sekalian, Nabi sebut satu hadis. Siapa orang cerdik? Nabi kata, orang cerdik adalah orang selalu ingat mati dan buat persiapan untuk mati. Ingat mati, buat persiapan untuk mati. Tuan-tuan sekalian, untuk buat persiapan untuk mati ni, ilmu kena banyak. Kena jadi orang yang menjadikan ilmu sebagai budaya hidup dia. Supaya ilmu bertambah, buat terbaik, tinggalkan dosa, buat pahala, banyak-banyakkan yang sunat, kurangkan dosa, dan banyak lagi lah baik. Tuan-tuan sekalian, kenapa orang mati itu cerdik? Orang ingat mati cerdik dan buat persiapan untuk mati. Baik, tuan-tuan sekalian, orang ingat mati ini buat persiapan untuk mati, dia tahu kenapa dia hidup Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tak jadikan jin manusia melainkan untuk mengabdi diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu orang nak mati, persiapan dia buat, dia tahu dia ini hamba Allah Ta'ala. Baik, dia buat yang terbaik dan dia pastikan apa dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kedua tuan-tuan sekalian, kedua nak sebutkan dunia ni apa? Nabi sebut satu hadis, dunia ni syurga bagi orang kafir. Kenapa syurga? Dia tak ada syurga akhirat dah. Dunia syurga bagi orang kafir dan bagi orang Islam penjara, bukan neraka dah. Syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang Islam. Penjara ni apa? Ada sekatan dia, ada pagar dia, ada boleh pergi, ada tak boleh pergi. Itu penjara dunia lah. Kalau dunia apa dia boleh buat, apa tak boleh buat. Dia orang yang fikir mati, dia tahu. Dia tahu apa benda yang perlu dibuat, apa benda yang perlu ditinggalkan supaya tidak berdosa. Baik. Ketiga tuan-tuan sekalian, orang yang buat persiapan untuk mati ini, dia tahu kedudukan dia dalam dunia ini. Baik. Banyak mana nak kejar dunia, sebanyak mana pula nak kejar akhirat. Baik. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
tuntut bahagian kamu untuk akhirat. Sungguh-sungguh ikhtiarkan cari peluang untuk akhirat. Tetapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Dunia ni sekadar jangan lupa sajalah. Jangan kejar habis-habisan. Sebab dunia ni sebenarnya dia tak habis nak kejar. Nafsu kita Masya Allah terlalu banyak tuan-tuan sekalian. Jadi Allah pesan kita tuntut akhirat sungguh-sungguh. Dan dunia ni jangan lupa. Kenapa tuan-tuan sekalian? Ada seorang ustaz kata, dia kata apa? Dunia ni bagi kita macam nak buang air lah. Dia tak masuk tandas. 3 jam tunggu tak. Bila nak buang air masuklah. Selesai dia keluarlah. Dunia macam tu. Ambil ikut keperluannya saja. Dah selesai sudah. Cuma tuan-tuan sekalian, Allah tak larang kita kaya. Dan Allah tak suka kita miskin. Tapi pastinya tuan-tuan sekalian, biar kita jadi zuhud dengan dunia. Zuhud ni apa? Dunia bukan di hati. Dia boleh belanja bila masa untuk yang Allah Subhanahu Taala, dan dia tahu apa dia derma, dia suka infak tu, semua dapat pahala di akhirat besok. Tak salah cara tuan-tuan sekalian. Cuma nak sebutkan kadang-kadang kita ni jadi gila harta lupa akhirat. Tapi tuan-tuan biarlah kita ini kejar harta untuk keperluan akhirat, masya-Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan, orang buat persiapan untuk mati ni dia cerdik kenapa? Dia tahu Quran sebut dalam Allah sebut Quran, Allah kata apa? Manusia ni sebahagian besar pada manusia bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ramai di antara kamu yang mementingkan hidup dunia. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Dia kejar akhirat lebih kekal tu. Walaupun ramai orang kejar dunia, tapi dunia sementara ia akan hancur. Yang pentingnya akhirat buat persiapan sungguh-sungguh. Sebab akhirat tu khairun wa abqa. Baik, tuan-tuan sekalian, orang yang buat persiapan untuk mati, dia tahu peluang untuk dapat ganjaran Allah Ta'ala. Dia tahu siapa masuk surga, siapa masuk neraka, Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan Allah SWT Kahfi. Allah kata apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman dan amal soleh, Allah sediakan untuk dia ni apa? Surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Dan orang yang mati, dia fikir benda-benda begini. Nak masuk surga Firdaus kena beriman dan amal soleh. Dan kata lain tuan-tuan sekalian, ilmu dia kena ada, dia buat yang terbaik. Macam terbaik tuan-tuan sekalian, itulah matlamat hidup kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup sebab Allah nak uji siapa antara kamu amalan yang paling baik. Ingat tuan-tuan ibu sekalian, amalan kita bukan nak banyak, bukan nak sedikit, nak baik. Baik, ulama kata apa amalan paling baik? Pertama, dia beramal dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Kedua, dia buat lillahi ta'ala, bukan dengan tujuan lain nak tunjuk pada sesiapa, tidak. Ketiga, cara buat tu betul, tu ahsanu amalah. Jadi orang yang nak mati, buat siapa untuk mati, dia tahu amalan paling baik begitu. Amal dengan ilmu. Kedua, lillahi ta'ala. Ketiga, amalan dia tu biasa kepada cara buat tu laksana tu betul Allah Subhanahu Taala. Dia kata kalau tak sampai begitulah, dia tak tahu cara untuk berjumpa Allah Subhanahu Taala sebab pelaksanaan amalan tu tidak mengikut piawaian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan juga orang yang bersiap untuk mati ni. Ada kata-kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab di kamu sebelum kamu dihisabkan. Saya sebut dulu tuan-tuan sekalian, satu orang anak murid Imam Ghazali, dia cakap pada Imam Ghazali, tuan punya ilmu banyak sungguh. Saya tak tahu nak hafal, nak ingat macam mana, nak amal macam mana. Tuan boleh tak tuan ringkaskan untuk saya amalkan?
Jadi betul lah tu. Murid tanya tok guru, amalan banyak sangat, macam mana boleh ringkaskan? Maka Imam Ghazali tulis buku untuk anak murid yang tanya, nama buku tu Ayyuhal Walad, wahai anak. Di situ ada satu hadis disebutkan, sesiapa yang umurnya 40 tahun dan dia kira amalan sedikit dan dosanya banyak, bersedialah untuk masuk neraka. Baik, tuan-tuan, balik pada apa yang disebut Sayyidina Umar tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab kamu sebelum kamu dihisabkan. Baik, dalam surah Hasri Allah berkata, ya allazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri perhatikan apa dia telah buat untuk hari esok. Dia nilai amalan dia, dosa pada dia. Dia jangan fikir amalan dia banyak. Fikir juga kadang-kadang amalan tu tiris. Masya Allah. Kenapa tiris? Amalan hebat, pergi masjid, balik masjid, tapi mengata orang, fitnah orang, mengumpat orang, jadi juga. Jadi pahala je dia bocor lah tu. Tapi Allah bagi tahu, perhatikan dia buat apa, kita buat untuk persiapan besok, supaya kita sentiasa berwaspada, buat amalan terbaik. Baik, macam tuan-tuan sekarang, baik ni umur panjang, amalannya baik, tak mau umur panjang tapi perangai orang fasik, buat dosa, jangan begitu. Baik, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan juga orang yang buat persiapan untuk mati ni, dia belajar, dia tahu, menghadap tok guru, tanya ustaz, berkawan baik-baik. Kenapa? Supaya dapat ilmu-ilmu yang dia boleh persiapkan untuk persiapan akhirat baik. Contoh tuan-tuan sekalian, orang yang buat persiapan untuk mati, dia tahu jalan ke syurga. Macam mana jalan ke syurga tu? Nabi bagi panduan. Banyaklah. Antaranya tuan sekalian, Nabi kata apa? Wahai sahabat sekalian, kau jumpa taman-taman syurga, berhentilah sekejap, duduk taman syurga. Taman syurga tu apa? Majlis ilmu. Jadi orang yang buat siapa untuk akhirat, duduk majlis ilmu tu taman-taman syurga. Maka orang biasa dengan taman syurga di dunia ni, insya-Allah besok dapat masuk syurga Allah Subhanahu taala. Kalau orang sekadar datang masjid, dia balik, tak menuntut ilmu, tak sampai matlamat begitu, dia dapat pahala, mungkin dia semayang. Tapi semayang dengan ikut-ikutan tak jadi juga. Maka pastikan tuan-tuan, dengar ilmu, duduk majlis ilmu yang Nabi sebut sebagai taman-taman syurga. Baik, yang kedua, hadis kursi. Baik, Allah kata apa? Masjid di bumi ni, masjid di macam rumah-rumah aku. Allah bagi tahu begitu. Baik. Dan mereka datang ke masjid, tetamu-tetamu aku. Maka Allah kata apa? Aku wajib buat baik kepada tetamu yang datang ke rumah aku. Dia biasakan kita jadi tetamu Allah Ta'ala setiap waktu. Maksudnya, bila jadi tetamu Allah Ta'ala di dunia ni, besok jadi tamu di surga Allah Subhanahu Ta'ala. Allah bagi ucap selamat kepada kita. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Ucap selamat Allah yang penyayang untuk orang masuk surga. Maksud tuan-tuan besok di akhirat besok, masuk surga yang bukan hamba Allah Ta'ala lah. Itu tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan tuan, saya ulang baliklah apa sebut selalu, supaya kita tahu. Jangan kita tak tahu, jangan tak ambil peduli benda-benda yang menjadi peluang untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya Allah sebut, Al-Quran, Nabi sebut, orang yang dapat naungan daripada masyarakat, pemimpin yang adil, orang muda yang hidup ibadat Allah SWT, orang yang suka menderma tapi ikhlas, kanan beri, kiri pun tak tahu. Kemudian orang hati bergantung dengan masjid, suka sembahyang berjemaah. Kemudian orang yang imannya hebat, wanita cantik, lawa, muda, ajak berzina, dia tak mau. Kemudian orang bangun-bangun malam mengenangkan dosa, dia menangis. Yang ketujuh, orang bersahabat kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ini peluang, kalau kita tahu jalan masuk surga, kita masuk salah satu di antara 7 golongan itulah. Kalau tak tahu, payahlah. Saya cadangkan itulah. Orang yang hati bergantung dengan masjid, suka sembahyang berjemaah, itu merupakan
panduan Nabi SAW untuk kita masuk surga, dah beritahu peluang-peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan sekalian, orang yang buat siapa untuk mati ni dah akhlak dia. Akhlak semua, ilmu tentang akhlak dia faham, dia tahu, dia amalkan. Contoh tuan-tuan sekalian, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa orang Islam yang paling baik? Orang paling baik. Nabi kata, orang yang paling baik, orang paling banyak manfaatnya kepada manusia lain. Orang paling baik, dia manfaat, dia tolong orang lain, bantu orang lain, sebab itu paling baik. Baik. Satu lagi Nabi sebut, orang imannya sempurna, lidah dan tangannya tak menyusahkan orang lain. Semua ni akhlak. Dan masih juga akhlak tuan-tuan sekalian, kalau kita sebagai suami, Allah beritahu kita, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki memimpin wanita. Anda sebagai suami, dia didik isteri sungguh-sungguh faham fardu ain dan sebagainya, tahu hukum haram halal. Kalau isteri tak faham, dia pergi hantar kepada ustazah lain untuk belajar supaya jadi alim. Itu tujuannya. Bermakna tuan-tuan sebagai suami, saya nak beritahu ni, ke suami tak semayang, isteri takkan ditanya. Tapi kalau isteri tak semayang, anak tak semayang, suami akan ditanya. Berat kan jadi suami kan. Dan nantinya Allah kata apa? Innallaha ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintah kamu tunaikan amanah pada ahli-ahlinya. Maksudnya setiap orang ada amanah masing-masing. Sebagai kalau tempat kita di kampung, ada ketua kampung dia, ada penghulunya, kepekat negara, ada menteri, semua tu akhir ayat semua akan tanya amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan bila sebut pasal amanah ni, banyak ayat Quran cerita tentang peranan kita dan keluarga kita. Antaranya sebab suatu tahrim, yalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Beriman dari kamu dan ke kamu daripada api neraka. Ayat lain Allah kata, innal khasirin allazina khasru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, dah sebutkan juga orang bersiapa untuk mati ni dia bukan sekadar dia pentingkan ibadat semata-mata. Tuan, ada benda lain yang Allah suruh untuk sempurnakan Islam kita dan bersiapa untuk mati. Antaranya Allah kata apa? Fastabiqul khairat. Belum buat kebaikan. Belum bukan setakat baik, belum buat kebaikan ni. Baik. Lagi Allah kata apa? Allah sebut supaya kita ini sungguh-sungguh tolong-menolong dalam benda-benda kebaikan. Jangan tolong dalam benda kejahatan. Baik, supaya tuan-tuan sekalian ni semua ni peluang-peluang untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sekalian, ada satu ayat Quran Allah sebut, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka, kita ditimpa kehinaan di mana saja kita berada. Di mana saja mereka berada ditimpa kehinaan. Kenapa hina? Siapa yang tidak hina? Kecuali mereka jaga hubungan Allah, hubungan sesama manusia. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita sebagai khalifah Allah di bumi ini kena buat begitu. Mengamankan bumi dengan segala keburukan, tinggalkan buat yang terbaik, suruh yang terbaik. Dan sebutkan hubungan Allah kena jaga, semayang sungguh-sungguh, ibadat sungguh-sungguh, dan buat kerja kebajikan ni sungguh-sungguh. Dan saya fikir nak sebutlah benda begitu, saya tak mampu buat, ya Imam Ghazali buat. Imam Ghazali sebut selalu tuan-tuan, dia bagi hidup dia 4 bahagian. Sebahagian untuk ilmu, sebahagian untuk dia cari nafkah hidup, satu bahagian dia buat ibadat, sambil dia buat kerja-kerja kebajikan, tolong masyarakat dan sebagainya.
Cukuplah tu cara hidup kan. Beramal, cari nafkah, menuntut ilmu dan buat kerja-kerja kemasyarakatan. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, saya disebutkan juga di sini perkara-perkara yang boleh menjadi sesuatu awal tadi, tahu jalan ke syurga. Baik, tuan-tuan sekalian, berapa ramai orang dia duduk Seksyen 20 ni, Masya Allah, ratus ribu, wallahualam. Tapi antara mereka tu macam mana mereka majlis ilmu? Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita faham, kita tahu, kita tak ketepikan majlis ilmu ni. Sebab Nabi suruh kamu kena jadi orang alim, atau orang belajar, atau orang mendengar, atau orang cinta ilmu. Jangan di golongan kelima, binasa kamu, fatahlah. Dia tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar, tak cinta ilmu. Jadi jangan jadi begitu. Dia orang yang masuk surga, nak masuk surga, persiapan untuk mati, dia ada begini. Pastikan sentiasa dia menuntut ilmu dan masuk golongan yang tak jadi apa-apa. Begitu. Walaupun kita beramal, bimbang, takut jadi orang abid yang tidak alim. Kaki ibadat, tapi tak ada ilmu. Ibadat yang tak ada ilmu, tak boleh begitu. Baik, tuan-tuan sekalian, saya sebutkan juga supaya kita faham. Sebab setiap kali saya kata kita kena ubah pandangan kita tentang ibadat sunat. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ibadat sunat ni banyak. Ibadat sunat ni banyak. Antara ibadat sunat ni dia merangkumi perkara yang meletakkan tahap kita sebagai bertakwa. Allah kata dalam Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi bertakwa. Siapa takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang takwa pertama, dia percaya, yakin tentang adanya hari kemudian dan akhirat. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, ni sunat, tapi Allah takkan mereka ni istimewa, orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kami berrezeki pada mereka, dia dermakan, sedekahkan, infakkan. Masya-Allah, hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, nak sebutkan itulah keadaannya. Kita kena buat benda-benda sampingan di samping amalan-amalan sunat. Yang wajib kita buat sunat juga sebagai amalan tambahan, sebagai persiapan untuk mati kita. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak cuba buka minda tuan-tuan ibu sekalian, ubahkan apa dia panggil, pandangan kita ni balik sunat. Macam mana orang yang tak ada ilmu tu, ini sunat ustaz, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu saja dia tahu. Sepatutnya ini sunat, buat dapat pahala, tinggal rugi. Tinggal rugi. Baik, tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara saya sebutkan supaya kita faham. Saya sebut tadi, ibadat wajib tak banyak. Semayang 5 waktu, 1 hari 1 malam. 1 hari tu berapa minit? 1 waktu 8 minit contohlah. 8 kali 5, 40 minit. 1 hari 24 jam, semayang 40 minit. Puasa setahun sekali, bulan Ramadan. Zakat kecukup syarat-syaratnya. Kalau Mekah, nak pergi Mekah, belanja ada. Mana ibadat kita? Maka ibadat yang lain itulah ibadat-ibadat yang Allah suruh, Nabi suruh, fastabiqul khairat, buat berlomba-lomba buat kebajikan dan kebaikan. Baik, tuan-tuan sekalian, pertama ibadat sunat ni cara untuk kita dekatkan dengan Allah Ta'ala supaya Allah sayang pada kita. Baik, Allah sebut satu hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa? Firman Allah Ta'ala yang disampaikan kepada kita. Masya-Allah. Baik, Allah kata apa? Allah kata, aku suka hamba-hambaku yang ingin dekatkan diri mereka kepada aku dan melakukan ibadat-ibadat sunat. Itu kata Allah. Aku suka hamba-hambaku yang ingin dekatkan mereka kepada aku dengan melakukan ibadat-ibadat sunat. Baik. Bila mereka buat ibadat sunat, itu tanda dia sayang kepada aku dan aku juga sayang kepadanya. Boleh?
Betul lah. Allah kata, kalau hamba itu dia ibadat sunat, tak sayang pada aku. Bila sayang pada aku, dia sayang kepadanya. Dan aku sayang kepadanya dengan mata aku dia melihat, dengan telinga aku dia mendengar. Dia minta apa aku bagi pada dia. Maksudnya melihat mata Allah, dia melihat benda baik-baik saja dan dengar yang baik-baik saja, tak buat benda yang sia-sia. Jadi bila sampai tahap tu tuan-tuan, dia masuk golongan yang Allah terima doa dia. Hebatlah kan, dengan melakukan ibadat sunat, dia sayang Allah, Allah sayang dia. Satu. Kedua tuan-tuan sekalian, ibadat sunat ini kalau semayang menampung fardu yang tidak sempurna. Besok amalan pertama tuan-tuan, akhirat Allah tengok apa? Semayang fardu. Kalau tak sempurna, Allah akan tengok semayang sunat yang kita buat. So ajak kali supaya kita faham. Kita faham gitu, jangan semata-mata harap 5 waktu saja, tidak buat apa-apa sembahyang sunat. Sebab tuan-tuan sekalian, jangan fikir ini sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jangan fikir-fikir sunat untung dibuat. Baik, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan sembahyang dia banyaklah. Kalau ikut cara Nabi suruh, Nabi pesan pada sahabat dia Abu Darda, setiap hari kena buat witir dan sembahyang duha, dan sebulan sekali, sebulan puasa 3 hari. Itu macam-macam wajib dah tu. Sebab tu kalau orang India Pakistan, dia mazhab dia tu, dia sembahyang witir tu wajib. Sebab Nabi kata, hendaklah sembahyang akhir kamu pada hari itu sembahyang witir. Jadi seolah mandatory bagi dia, witir tu wajib. Dia sembahyang fardu tu fardulah, yang wajib ni witir. Gitu. Baik. Lagi tuan-tuan, cari peluang dan kesempatan untuk mendapat pahala tambahan dengan ibadat sembahyang tertentu. Contoh, tuan-tuan sekalian, solat subuh berjemaah, pahala macam ibadat sepanjang malam. Solat isyak berjemaah, pahala macam ibadat separuh malam. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya macam dunia dan seisinya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu pastikan sembahyang sunat subuh sebelum sembahyang subuh itulah. Itulah peluang dapat pahala macam dunia dan seisinya, masya-Allah. Baik, lagi Nabi sebut, siapa datang ke masjid waktu gelap-gelap, besok dapat cahaya terang benderang daripada masyar. Masya-Allah. Datang kalau waktu gelap tu subuh dah biasa kan. Tapi sekarang dah terang menderang dah. Tapi hadis tu untuk gambar pada kita, walaupun gelap datang juga, besok dapat cahaya terang benderang daripada masyar. Masya-Allah. Baik. Itu yang kedua. Yang kedua tuan-tuan, kita nak buat sunat ni sebab dalam hidup kita ni, kita jangan fikir kita selesa dengan ibadat kita. Ada masa dan ketika ibadat kita pahalanya dia dibocor. Kenapa? Sembahyang juga, pergi masjid, balik masjid, tapi mengumpat, mengata orang, fitnah orang, bohong, semua tu ada pada kita. Maka pahala kita terhabislah. Jadi bila kita buat ibadat sunat banyak, sebagai amalan tambahan, supaya kalau bocor-bocor pun boleh tampung lagi sunat kita buat. Cara paling baik tuan-tuan, buat ibadat sungguh-sungguh dan tinggalkan dosa sungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian, kalau tengok pada Quran sebut, lidah kita, perangai kita ni dimasuk golongan yang kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khushu'un. Untung orang beriman yang khusyuk dalam sembahyangnya. Lagi alladzina hum an mu'ridun, dia tinggalkan perbuatan sia-sia, perkataan yang sia-sia. Sembahyang khusyuknya begitu. Orang beriman untung dia sembahyang khusyuk, kedua tinggalkan perbuatan sia-sia. Jadi kalau kita ni sembahyang juga tapi cakap sia-sia, buat sia-sia, tak sempurna lagi iman kita tu. Masya-Allah. Baik. Jadi itu yang kedua. Yang kedua tuan-tuan dan ibadat sunat buat sungguh-sungguh, supaya kalau kita buat sungguh-sungguh mungkin ada yang bocor, ibadat sunat boleh menampung lagi bocor-bocor yang kita buat tu. Tapi ingat tuan-tuan, sekarang paling baik elakkan kebocoran, ibadat ni banyak supaya besok dapat masuk syurga yang istimewa.
Tuan-tuan, surga ni ada grade dia. Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Wusta, Masya Allah. Jadi semua tu tingkatan tu bergantung amal kita di dunia lah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, nak sebutkan juga ibadat sunat ini dia sebagai menjadikan modal. Disebut pasal mati, tuan-tuan, saya sebutkan benda-benda begini selalu supaya kita ingat. Saya tanya apa soalan, boleh tak masuk neraka dia seorang? Ya. Boleh tak masuk neraka dia seorang? Ya. Kenapa? Kita bankrupt di akhirat besok. Dosa orang di dunia tak minta maaf, besok akhirat besok datang jumpa kita, dia timbullah benda-benda yang dulu kau curi motosikal aku, hutang tak bayar, kau kacau bini aku, macam-macam kan. Dia nak pahala pada kita, Masya Allah. Itu berlaku di akhirat besok. Maka kita akan bagilah pahala kita. Bila pahala kita habis, Nabi kata ada ramai lagi tunggu nak pahala kita, tapi pahala sudah tidak ada. Nabi kata kamu tanggung dosa orang tu semua dan kamu masuk neraka dosa orang. Jadi kalaulah kita ni banyak amal, jadi modal tu adalah tak sempat je bankrupt sebab kita banyak simpan modal di akhirat besok dengan amalan-amalan kita itulah, amalan sunat tu. Baik, akhir sekali tuan-tuan sekalian, masya-Allah, ni ilmu lah. Kau dapat buat bagus cerita pada kita tuan sekalian. Baik, bila kita semakin tua ni kan, kalau saya umur tu 70 tuan, ada yang macam-macam dah tua. Dan dia dengan makna orang tu dah mati dah kan. Kemudian dululah bila kita mati tuan-tuan, sebelum mati tu sakit kena terbaring, anak-anak pun nak jaga tu macam malas dan sebagainya. Masya Allah, macam-macam lah kita nasib lah. Cuma tuan saya minta doa ya Tuhanku, jangan panjang umurku sehingga menyusahkan keluarga aku nak jaga aku. Boleh doa kita? Boleh doa ya Tuhanku, jangan panjang umur sebab tidak menyusahkan mak dan keluarga itu untuk menjaga aku, gitu doa. Baik tuan-tuan sekalian, Nabi sebut satu hadis. Saya baru jumpa hadis ni, nak cerita pada tuan-tuan sekalian. Bersampai satu ketika orang tu sakit, tak mampu buat terbaik, tua, semayang pun duduk, tak pergi masjid dah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Allah masukkan pahala-pahala di waktu dia muda dulu ke waktu dia tua. Satu lagi, Allah tak ambil kira dosa-dosa kecil yang dia buat. Maksud, kalaulah masa muda macam kerja makan gaji lah kan, tak kira gaji swasta, dia ada, kalau tu gaji dia mahal, carungan KWS tu banyak lah, begitu. Kadang lepas KWS tu dapat sampai 500,000 dapat. Pasal masa dia masa kerja tu gaji dia mahal, carungan tu KWS tu banyak. Baik, jadi dunia macam juga. Kalau kita di masa muda beramal sungguh-sungguh, buat terbaik, tinggalkan dosa, bila tua tak mampu buat dah, Allah masukkan benda-benda begitu, pahala masa muda sewaktu tua. Baik, tuan, saya ingat Pak Haji Ali. Pak Haji Ali ni ayah kepada Dr. Hasan Ali. Rumah dia dekat rumah saya, Antara Panjang. Baik, ni orang tua ni masa umur tua dan biasa keluar tabligh. Bila dia nak mati lama, dia tak sedar diri, terbaring, tapi hiduplah bernafas. Dia kira jalan, tangan dia krem, duduk atas katil 2-3 kali jatuh ke bawah, akhirnya duduk di bawah, tidur di bawah. Bila sampai mati, Masya Allah, saya jumpa Dr. Hasan, Datuk, ayah ni dah banyak jasa dengan agama, ilmu dia, amalan dia, insya-Allah mudah-mudahan walaupun dia sakit lama tak dapat bercakap benar, insya-Allah lah Allah bagi dia kebaikan sebab masa muda amal dia banyak, maka waktu tu Allah masukkan pahala waktu dia muda, waktu tua, insya-Allah. Jadi kalau kita masa muda tak beramal, jadi waktu tua ni tak adalah modal kita sebab tak ada amal untuk dimasukkan sebagai bonus kita sewaktu kita tua. Azan insya-Allah.
Baik, satu lagi tuan-tuan sekalian. Quran sebut innal hasanati yuzibna sayyi'at. Kebaikan yang kita buat akan tutup dosa-dosa kita. Dan banyak ustaz sebut sekarang ni sedekah subuh. Apa sedekah subuh tuan-tuan sekalian? Setiap hari akan ada dua malaikat mendoakan untuk dua jenis manusia. Orang pemurah, malaikat ya Allah Tuhanku, berkati orang yang pemurah, tambah rezeki untuk orang pemurah ya Allah, sempurna hidup orang pemurah ya Allah. Ya Allah, hina kaum yang kedekut ya Allah, habiskan hartanya ya Allah. Ya biarlah kita orang pertama setiap hari sedekah. Paling senang datang ke masjid, masuk RM2 dalam tabung. Orang pertama nak malaikat doakan sebagai orang baik, masya-Allah. Baik, itulah tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada perkara yang kita kena buat untuk bersama untuk mati. Segala ilmu baik-baik kita faham, kita tahu buat yang sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, dan kita tahu ini cara surga, ini cara neraka. Jadi biarlah kita masuk dalam mereka begitu, dapat kunna Allah Ta'ala, dapat keampunan dan dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ajma'in. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.